Okay. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat puasa pada yang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada yang duduk dekat luar rumah. Okay. Alright. So pada yang dah ada, dah masuk nombor 1, make sure ada bersama dengan korang alat tulis, ada bersama dengan korang calculator, right? Dengan korang ada calculator, ada alat tulis. Sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk. Okey. Cikgu test mikrofon. Cikgu test. Test. Right. Okey. Alright. Okey, masuk. Siapa yang baru join, sekejap cikgu kena approve. Baru join. Okey, so terima kasih semua yang ada hari ni, pagi ni. Ada. Okey dah. Okey, ada ruangan chat. Waalaikumsalam. Right. Okey. Okey semua. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Sementara tu belum buat latihan lagi. Nanti share dulu. Okay, so first terima kasih kepada semua yang join kelas pagi ni. Alright. Cikgu kenalkan diri dulu sebab cikgu rasa ada yang baru join, baru first time join, ada yang baru join hari ni. Okay, yang tak pernah join semalam dan tak join yang first session. Okay, first session kita dah buat waktu PKP 3. Waktu tu cikgu hanya cover, kalau based on the notes ni, cikgu hanya cover 3.1. Okay, 3.1 which is cikgu cover gravitational force, daya gravity.
right? And cikgu cover bawah, okay, relationship between gravitational acceleration and gravitational constant, G besar dengan G kecil. G besar tu gravitational constant, pemalar gravity. Okay, kalau G kecil tu gravitational acceleration, pecutan gravity. Okay, lepas tu 3.1 cikgu dah cover. Ini waktu PKP 3 ni. Centripetal force and centripetal acceleration, daya memusat dan pecutan memusat. Okay, and cikgu last kali 3.1 adalah formula untuk GSIM, cari GSIM dan juga nak cari GSIM bumi dan matahari tu 3.1. So yesterday we had done 3.2 semalam. Baru semalam kita baru habis cover 3.2. So for those yang join semalam, maknanya dah cover Kepler's law. Right? Dah cover Kepler's law. Okay, hukum Kepler pertama, Kepler first law. Okay, every planet, their orbit is in ellipse and sun is at one of their focus. Okay, orbit tu adalah dalam bentuk ellipse, bukan bentuk bulat sebenarnya, dia bentuk ellipse tapi hampir-hampir bulat, right? Hampir bulat. And then Kepler number 2, okay, masa contohnya masa dari A pergi B yang dekat dengan matahari, and masa C dan D yang jauh daripada matahari, dia ambil masa yang sama. Okay, dia ambil masa yang sama. Maknanya AB dia bergerak lebih laju, CD bergerak lebih perlahan. Okay, so Kepler kata masa dia tu sama, selang masa dia sama, dan luas kawasan AB dan luas kawasan CD luasnya sama. Right? The same area. And last one yang kita belajar semalam yang ada pengiraan untuk semalam is the Kepler's third law, hukum Kepler ketiga. Okay, Kepler ketiga kata tempoh kita mengorbit, contoh macam ni, nampak ni. Orbit untuk ni ada 2 planet dekat situ, right? So tempoh untuk orbit planet pertama kuasa 2 bahagi dengan tempoh untuk orbit planet kedua kuasa 2. Tu formula yang kita belajar semalam, right? So ni yang belajar semalam, Kepler's third law. And waktu Kepler's, dan cikgu cerita semalam, waktu Kepler's buat formula ni, dia tak tahu nilai constant. So based on Newton universal gravitational law yang Newton buat tu, dapatlah constant dia bernilai banyak ni. So semalam juga cikgu cerita kat korang yang antara Kepler dengan Newton, Kepler hidup dulu. So Newton hidup kemudian. Maknanya waktu Kepler dapat formula ni formula yang Kepler dapat ni, dia tak tahu nilai constant. Newton 20 tahun lepas tu baru dapat tahu ini nilai constant. Okay, tu yang kita belajar semalam. Alright, so semalam. Okay, so pada yang pertama join, korang join melalui, cikgu percaya korang register from website, alright. So from the website, korang ada dapat 2 bahan untuk di-download. Okay, 2 bahan. Yang pertama, this note yang cikgu tengah tunjuk dekat korang ni. Okay, note yang cikgu tengah tunjuk ni. Ni namanya simple note. Okay, simple note, nota ringkas. So dalam ni cikgu letakkan semua topik ataupun perkara-perkara penting yang perlu korang tahu for this chapter. Okay, ada 2 option. Siapa yang BM boleh print yang BM. Cikgu letak dua-dua. Siapa yang BI boleh print yang BI. Okay, gravitation sama saja. Right. So ni yang kita belajar semalam. Sama je alih bahasa sahaja. Okay. So semalam juga another bahan yang korang ada is this. Buku ni. Sekejap dia tengah buka. Okay. Right, buku ni, and korang juga boleh tengok dekat your textbook. Okay, your textbook. So textbook, kalau siapa yang ada textbook, ni cikgu buka textbook. Textbook tak nak buka lagi.
Okay. So kita ada 48 orang, tapi semua orang cikgu tak nampak muka. Okay, so hari ni cikgu tak nampak muka semua orang. Nanti nak habis sekarang kita buka kamera, okay. Alright, so yang ni semalam, bukan semalam. Ni yang first. Okay, yang semalam kita cover, cikgu just nak tunjuk semalam kita cover sampai mana. Okay, ni centripetal force. Okay, ni centripetal acceleration. So ni semalam kita cover Kepler's first law, hukum Kepler pertama, Kepler's second law, hukum Kepler kedua, and then kita cover yang ketiga, and kita buat latihan semalam untuk yang ketiga. Okay, untuk yang ketiga semalam, and then Kepler third law lah. Third law. Okay, ni pun third law semalam kita dah buat. Ni semua kita dah buat semalam. Okay. Alright. So hari ni kalau dalam your textbook, it will be starting from page 103. Okay, 103, man-made satellite. Okay, man-made satellite. Okay. Alright, kalau dalam ni semalam kita dah cover. Sekejap page 20. Okay, semalam kita last sampai 25. 26. Ni semalam cikgu tinggalkan satu soalan untuk korang selesaikan. Cari period, orbital period. Okay. Tempoh mengorbit untuk planet Saturn. Okay, itu semalam So hari ni kita nak masuk yang ini. Muka surat 28 kalau dalam buku yang cikgu bagi. Okay, kalau your textbook it will be page 103. Okay, 103. Okay. Alright. So kita balik apa yang kita dah belajar dalam bab ni. Okay. So first part kita belajar adalah about universal gravitational. Sekejap, ada orang baru masuk. Okay. Newton Universal Law of Gravitation. Okay. Hukum kegravitian semesta Newton. Okay. So recap balik pada yang lupa. Right. So maknanya antara satelit dan juga bumi ni, okay, ada jarak, there's a distance. Okay. Bukan sampai atas, tapi jarak dia sampai center of the earth, pusat bumi. Ini kita panggil dia sebagai arc. Okay, arc. So kalau kita nak cari, if we want to find the ni dia buat arc kat sini. Okay, if we want to find the force ni, force yang dia buat ni, F ni, antara bumi dan satelit dan juga satelit bumi. Okay, right. So kita boleh guna the first formula, gravitational constant. Darab mass M besar adalah mass of the earth, jisim bumi. Okay. Lepas tu M kecil jisim satellite, mass of the satellite, over their distance R square. Okay. Ini Newton Universal Law of Gravitation. Hukum kegravitian semesta Newton. So kita boleh kira daya tu daripada situ. And then kita belajar juga about yang this one, G, satu formula kedua, Gm over R. So objek ni dia dah berada jauh dari orbit, maknanya R dia lebih besar. Jarak R tu jauh. So nilai gravitational acceleration-nya rendah. Okay. So dia tak jatuh, pertama kita tahu dia tak jatuh balik ke bumi,
dia lepas ke angkasa, dia akan mula mengorbit. Okay. Itu kita belajar juga 3.1, dia akan ada laju. Alright, dia akan ada laju, speed, linear speed. Okay, linear speed ni dia pusing orbit ni. Okay, round of the orbit. Right. Dan dia ada pecutan yang bila dia memusing ni kita panggil centripetal acceleration. Memusat, dia pusing. Okay, dia pusing. So that acceleration is V square ni, laju ni, V, laju dia over R. Okay. And dia ada force, centripetal force, F sama dengan mv square over R. Okay. So itu kita belajar 3.1. Okay, 3.1. So bila kita, apa ilmu yang kita belajar 3.1, itulah ilmu yang dia gunakan untuk build a satellite. Okay, untuk build a satellite. So dia tahu satellite akan mengorbit, dia akan pusing ikut orbit. So dia akan kelilingi bumi tanpa jatuh. Okay. So contoh dekat sini ada beberapa satellite. Nanti kita akan tengok jenis satellite. Ada dua jenis satellite. We call it as geostationary ataupun bahasa Melayu dia panggil sekejap, kita tengok dalam bahasa Melayunya. Apa pula term bahasa Melayu? Geopegun, geostationary, geopegun. Satu lagi non geostationary, tidak pegun. Apa beza dia? Tu korang kena hafal. Nanti cikgu akan tunjukkan. Dalam nota cikgu ada bagi. Right. So ini ISS. ISS dia tak jauh sangat. ISS dia berada lebih kurang 408 km. 408 km ni lebih kurang macam dari KL sampai Johor lah kot. Sampai Johor. Sampai Johor, lebih kurang macam tu. Ambil jalan dari KL sampai Johor, tegak kan? Tu tinggi dia. Tinggi lah juga, tapi tak adalah setinggi, tengok Miasat. Lagi tinggi. Lagi jauh. Okay. Nilai ni mewakili apa? Nilai ni mewakili R. So, compact these two satellite, okay, ISS, dia punya R, maknanya jarak daripada satellite tu sampai bumi, R dia 408. Okay, bukan R, sorry. H, tinggi dia 408. Tapi Miasat duduk lagi tinggi daripada permukaan bumi, 3576 km tinggi. Okay. Kenapa dia tinggi? Nanti kita cerita type of satellite. Nanti kita akan nampak apa beza dia. Kenapa ada yang tinggi, apa yang rendah, lepas tu apa kegunaan dia, dia ada berbeza kat situ. Okay. So sekarang ni kita nak cari berapa dia punya speed yang kita kata tadi, yang kita kata dalam 3.1, dia bergerak dengan linear speed. 3.1 kita belajar, dia bergerak dengan linear speed 3.1. Tapi kita tak belajar how to calculate the linear speed. Okay, 3.1 kita tak belajar how to calculate the linear speed. Kita belajar how to calculate the force, how to calculate the gravitational acceleration, pecutan gravity 3.1. Kita belajar nak calculate centripetal acceleration. Kita belajar nak calculate centripetal force. Kita tak belajar nak calculate this linear speed. Laju linear untuk satellite. Kita tak belajar untuk calculate yang ni. Sekejap, dia baru masuk. Okay, mana nota ringkas tadi? So hari ni kita nak belajar apa formula pula nak kaitkan, nak cari linear speed. Alright, linear speed. Ada dua kat sini, cikgu letakkan V GM over R. Sorry nampak okay, tak apa. Okay, baru nak mula pun. Okay, ada dua formula yang korang kena ingat. Satu V equals to GM over R. Okay, yang pertama kena faham R kecil. Cikgu nak tunjuk sini. R kecil ni adalah daripada center bumi sampai satellite. Okay, kalau satellite kat sini, sampai satellite tu R kecil. Okay, tapi ada soalan, dia tak bagi tahu berapa nilai R kecil, tapi dia bagi tahu korang the value of H. Height, berapa tinggi satellite, height of the satellite. So if the question give you the height of satellite, berapa tinggi satellite, perlu ditambah dengan R. Okay, perlu ditambah dengan R. R ni apa? R besar ni adalah radius bumi. Radius bumi berapa nilai dia? Radius bumi nilai dia tetap. Okay, sama macam semalam cikgu beritahu korang, nilai yang cikgu buat warna merah, okay, dalam formula yang mana warna merah means
the value will not change. Okay, mana yang cikgu buat warna merah tu maksudnya value dia tak berubah. Contoh G ni value dia tetap 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter square kg negatif 2. Nilai dia tetap tak berubah. M besar adalah jisim bumi. Jisim bumi pun tak ubah. 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okay, jangan risau dalam soalan dia akan bagi. Kalau R besar is radius of earth. 6.63 darab 10 kuasa 6 meter. Itu semua nilai-nilai yang tak berubah. Okay, nilai yang tak berubah. I think I give that value in dekat depan-depan ni ada cikgu bagi. Dekat bahagian depan Dekat bahagian depan. Ni nilai nampak ni ni cikgu bagi tahu. Nilai G gravitational constant 6.67. Nilai M besar mass of earth. Ni nilai ni ambil tak ubah. Radius of earth ni pun tak ubah. Okay. Kenapa penting korang tahu apa yang berubah, apa yang tak berubah? It is because kenapa korang kena tahu? Sebab dia macam ni. Maknanya the linear speed, okay, linear speed of the satellite tak bergantung pun pada mass of satellite tu. Berapa mass satellite tu tak apa, tak kisah. Dia tak affect the linear speed. Okay, faham Dia tak affect the linear speed. The mass of the satellite does not affect the linear speed. Yang affect linear speed is dia punya R. Dalam bahasa lainnya adalah dia punya H. Lagi tinggi dia punya H, apa jadi dekat dia punya linear speed? Alright, apa beza R besar dengan R kecil? R kecil daripada ni, R kecil tu R tambah H. R besar tambah H. R besar is radius of Earth. Radius of Earth sampai sini je. Sampai bumi je ni Tambah H. H tu tinggi satelit. Okay, tinggi satelit. Dapat tak? Kaneki Ken. Wih, ada orang Jepun join kelas cikgu. Okay, arigato. Dapat tak Kaneki? Bagus Kaneki ni, boleh cakap bahasa Melayu. Okay, so R plus H. R tu radius bumi, H tu tinggi satelit. So R kecil tu maksudnya daripada center sampai satelit. Okay. So ada soalan dia tak bagi tahu R kecil. Maknanya dia tak bagi tahu daripada center sampai satelit, dia tak bagi tahu. Dia hanya bagi tahu height of the satellite. So height of the satellite kena pakai R plus H. So kita ada dua formula. So dekat sini maknanya kita akan nampak kalau satelit tu contoh, katalah ada dua satelit. Yang ni satelit ni 200 kg. 1200 kg. Satelit ni lagi berat 5000 kg. Effect tak dia punya speed? Tak effect. Okay? Tak effect. 6.37. Oh, okay. 6.37. Sorry. 6.37. Silap pula. 6.37. R besar 6.37. Okay, terima kasih yang betulkan cikgu. Alright. So maknanya mass of satellite tak effect. Kalau ada dua satellite, mass berlainan tak effect dia punya speed. Okay. The linear speed. Linear speed ni maksudnya berapa laju dia pusing orbit. Okay. Berapa laju dia pusing orbit. So berapa laju dia pusing orbit bergantung kepada tinggi dia dari orbit. Okay, tinggi dia mengorbit, the height of the orbit, berapa jauh daripada bumi, itu yang akan efek laju dia. Okay, itu akan efek laju dia. Alright. So kalau contohnya, sebab ada dalam buku teks, tak cikgu soalan mana ke dia tanya? Soalan mana? Ada kat belakang kot dia tanya, dia bagi dua satellite, lepas tu dia tanya apa perbezaan dia punya escape velocity. Itu tak ada beza, nanti kita akan tengok lah. Okay, mass of the satellite does not affect. Yang effect adalah height of the satellite. Okay, so dekat buku ni, kita belajar 3.1, kita tak belajar cari dia punya linear speed. So that's why dekat buku ni dia buat how they derive the linear speed. Okay, macam mana boleh dapat linear speed adalah Newton universal of apa nama dia? Gravitational. Cikgu selalu panggil je gravitational force je. So kalau dalam buku tulis Newton universal law. Newton universal law of gravitation. Yang ni F sama dengan G, mass of bumi, mass of object. Okay, M kecil tu mass of satellite lah. Ni mass of satellite over R square. Okay, and then bila satellite tu berpusing mengelilingi bumi,
Right. Dia berpusing tu ada F. F kat sini kita panggil, ini F ni bukan okay. Yang pertama kita tulis. Yang ni gravitational force. F juga. Gravitational force. F yang kat sini bukan gravitational force. Ini centripetal force. Centripetal force ni maknanya berapa force dia keliling bumi. Dia keliling tadi tu berapa force. Okay, berapa force. So formula dia adalah mass of the satellite darab linear speed over R. Okay, itu yang disamakan. Tengok kat sini disamakan. So M kat sini, kiri kanan ada M potong. Right, lepas tu R ni bawa ke sana, R naik ke atas, R ni hilang. Bawah ada R2, atas ada R, potong R, buang satu. Okay, lepas tu tinggal GMR. Square root. Okay, dapat yang tu. Okay. So, okay, kita tengok contoh. Okay, contoh macam ni Ni dalam buku teks. Muka surat 104. Muka surat 104. Alright, so kata cikgu nak cari dia punya linear speed, GPS. Okay, GPS. Nanti kita belajar GPS ni what type of satellite. GPS, satellite lain. Miasat, satellite lain. Tadi ISS. Okay, every satellite dia ada dia punya function lah. Okay, satellite ada berpuluh ribu satellite. Ada macam-macam jenis satellite. Ada yang kecil, ada yang besar. Okay, ada yang sebesar even kalau korang tahu UiTM baru je buat satellite 2 tahun lepas ke setahun lepas hantar dia besar kotak je. So satellite tak semestinya besar. Ada yang sebesar kotak, kecil je. Okay, kecil saja. Besar kotak je naik. So tu dia ada tujuan-tujuan lah. Every satellite ada tujuan-tujuan. Okay, macam ni GPS. So GPS memang tinggi. Okay, so nanti kita akan tengok. Macam ni kalau kita nak tengok daripada formula. Okay, macam cakap tadi nak cari V. G tak boleh tukar. G tak boleh tukar. Nilai dia tetap 6.67 times 10 to the power negative 11. Tak boleh tukar. M mass bumi 5.97 times 10 to the power of 24. Okay. R kat sini sebab ni ada H. Ini ada R bumi. So kita kena cari dia punya R kecil. Okay, R kecil dia adalah R besar. R besar radius of earth. So 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah. Okay, ini kilometer. Kena tukar meter. Okay, kilometer tambah lagi 30. Okay. Ataupun kalau nak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.02 times 10 to the power of 7 meter. Okay. Okay. So kita boleh cari dia punya linear speed. Okay, contoh, cikgu nak tunjukkan kalkulator. Right. So contoh buat dulu atas, buat kurungan. Yang ni kena buat kurungan sebab nombor dia nombor besar-besar. And calculator kalau korang tak buat kurungan, dia anggap nombor tu lain. So bila korang buat kurungan, okay, the calculator akan anggap ni satu nombor. Okay, satu nombor darab dengan nombor kedua. Kuasa hilang. Kuasa 24. Okay. Lepas tu bahagi. Okay, cikgu buat terus. Bahagi kurungan. Kurungan dulu. 6.37 darab 10 kuasa 6 tutup kurungan. Okay, supaya dia satu nombor. Tambah buka kurungan 2.02 darab 10 kuasa 7.
tutup kurungan, tutup kurungan. Okey. So ini jawapan. Okey, belum lagi square root. Ni jawapan belum lagi square root. 149868789 belum square root. So square root of answer. Okey, akan dapat 3871.2. Right, so jawapan dia 3871.2 unit ms negative 1. Okay, so kalau nak buat dalam bentuk ni, gerakkan 1, 2, 3, 3.8, 7 times 10 power of 3 ms negative 1. Okay. Value yang boleh tukar adalah ini sahaja, 2.02. Bergantung kepada, depend on the height of the satellite. Berapa tinggi satellite. Yang lain tak effect. So mass of the satellite does not affect the speed. Okay, the orbital, the linear speed. Okay. Ni yang kat bawah ni nampak. Tu dia buat. Okay. Okay. So kenapa dia kena tahu linear speed? Sebab kalau kita tak tahu berapa dia punya linear speed at that height, nanti kita nak lepaskan satellite tu naik, tak boleh sebab kita tak tahu berapa speed dia kena capai. Ini dia kena capai speed ni. Okay. Laju ke perlahan tu? Okay. Kalau nak check, kita selalu pakai kilometer per hour. Kalau senang korang nak faham, kalau macam kereta kan, kereta kilometer per hour. So kita nak tukar kilometer per hour supaya korang dapat the idea laju ke tak. 3871.2, okay. Kita nak tukar to kilometer per hour. So kalau seorang ada kereta boleh buat macam ni, shift. Okay, ni meter per second, nak tukar kilometer per hour. So tekan CONV in your calculator, bawah butang on ni, CONV. Certain calculator dia dekat atas nombor 8. Cari perkataan CONV. Okay, cari perkataan CONV. Ada calculator dekat nombor 8. Okay, tekan. Okay. And then kita nak tukar meter per second to kilometer per hour, masukkan nombor 20. 20. Okay, tekan 20, korang akan nampak dekat calculator tulis M/S 2 km per hour. Okay, siapa yang tak dapat? Ada tak calculator dia tak ada? Ada yang calculator tak ada? Okay, then tekan sama dengan, korang akan nampak ini laju dalam kilometer per hour. So dia bergerak dengan kelajuan 13,936 kilometer per hour. Alright. Ada siapa-siapa ada kereta ada laju macam ni? Okay, tolong ulang yang calculator tu, convert, right? Macam ni. Okay, ini ilmu penting. Bukan sahaja untuk bab ni, juga untuk bab 2. Especially kalau korang ada in chapter 2, you want to convert kilometer per hour, speed in kilometer per hour to meter per second, ataupun meter per second to kilometer per hour. Okay, cikgu ajar satu-satu. Cikgu ajar yang ni, sebab yang ni cikgu nak tunjukkan from meter per second. Okay, kalau kita tukar to kilometer per hour, berapa laju dia. Okay, ulang balik. First, masukkan nombor. Contohnya macam ni, nombor dia adalah 3871.2. Okay, cikgu ambil nombor tu. Okay, meaning 3871.2 is in meter per second. Dalam meter per saat. Okay, I want to change to kilometer per hour. Cikgu nak tukar jadi kilometer per jam. Tekan shift. Okay, masing-masing ada calculator. Tekan shift. Alright. Number 1. Number 2, cari perkataan CONV. Okay, dia ada tulis CONST, atas dia ada CONV. Okay, certain calculator dia letak dekat bawah butang on, certain calculator dia letak atas nombor 8. Right? Certain calculator dekat atas bawah butang on, certain calculator dekat atas nombor 8. So, contoh macam ni, cikgu punya calculator dekat bawah on, cikgu tekan sini. So cikgu dapat CONV. So I want to convert meter per second to kilometer per hour. Tekan nombor 20.
Okey. Tekan nombor 20, dia akan tunjuk meter per second to kilometer per hour. Okey, dapat Tadi ada yang tanya tadi, yang tak dapat. Jom nak check dah dapat belum. Tak jadi. Macam mana boleh tak jadi pula? Tak jadi. Okey, siapa yang tak jadi kalkulator, macam mana boleh tak jadi? Tekan sama dengan. Okey. Ada yang jawab dapat. Kalkulator saya yang convert dekat 8. Boleh lah. Tekan 8. Lepas tu. Oh, jap. Cikgu tahu awak punya kalkulator yang mana. Kalkulator awak warna putih, warna macam kelambu tu kot. Ada satu. Kalau yang tu dia dekat atas, dia kena scroll ke bawah. Okey. Nanti Aisyah tolong mesej cikgu. Cikgu ajar yang tu. Sebab itu cikgu tak ada dekat sini, so tak boleh nak tunjuk. Dia kena, mungkin kena pakai video kot. Kena pakai video. Tu cikgu tunjuk kemudian. Yang tu boleh juga, tapi step dia panjang sikit. Dia kena tekan butang kat atas ni. Dia butang kat atas ni kena tekan dekat bahagian yang ni, tekan ke bawah, dia ada cara dia. Okey, kalau kalkulator lain siapa yang dah dapat tu memang kena pakai macam ni je lah. Okey. Alright, satu cara dia. Tukar ni. Maknanya kita tengok kat sini, laju ke tak laju? Oi, laju. Mana ada kau jumpa kereta pun tak laju ni tau. 13,900 kereta pun tak laju macam tu. Right? So laju, dia pusing tu laju. Okay, dia mengorbit tu laju. Okey, dah dapat. Dua-dua kalkulator dapat. Ui, ni lagi hebat. Dua kalkulator dia. Okey. So, tengok kat situ. Tu maknanya untuk dapat linear. Okay. Sekarang kita masuk yang ni dulu. Jenis. Baru cikgu masuk yang bawah. Okay, jenis. So, kita ada dua jenis satelit. Satu kita panggil geostationary. Kalau bahasa Melayu, geopegun. Geo memang ada kat depan lah. Geopegun. Okay, geopegun. Satu lagi non-geo. Kalau bahasa Melayu dia panggil satelit bukan geopegun. Bukan geopegun. Yang ni bahasa Melayunya bukan geopegun. Yang ni geopegun. Okey. Apa yang korang faham pasal stationary ataupun pegun? Cuba fikir dulu. Apa yang korang faham pasal pegun? Stationary. Right. Ada yang tulis kat chat. Ada tak yang tulis kat chat? What do you understand about stationary ataupun apa maksud pegun? Based on your understanding, apa maksud pegun? Tak bergerak. Alright. Dalam kes ni tak adalah dia tak bergerak, dia bergerak lah, dia pusing. Dia pusing. Cuma dalam kes ni bila kita kata geostationary, geo tu maknanya secara geografi. So, geografi maksudnya dia duduk dekat orbit yang sama. Bahasa mudahnya, dia tak pergi orbit lain. So, dia pusing tu tempat sama je. Tak naik atas, tak turun bawah. Okay. Same orbit. Okay. Same orbit, same maknanya dia duduk dekat tempat yang sama. Okay, so kat sini kita tengok dulu. Okay. Dia ada special orbit. Nama dia geostationary orbit. Geostationary orbit. So orbit bumi, geopegun. Okay. Ni orbit geopegun. Okay, orbit geopegun. Orbit bumi geopegun. Orbit bumi geopegun. So dia duduk satu ketinggian yang sama. Okay. Alright. And then kedua, dia ikut arah bumi. Arah bumi berputar lah. Same direction as direction of earth rotation. So macam mana bumi berputar, dia follow. Okay, dia putar, dia ikut bumi putar. Okay, arah lawan jam, dia ikut je. Right. Orbital period, tempoh dia pusing bumi sama 24 jam. Kan dia ikut bumi, so bumi pusing, dia pusing. Bumi pusing, dia pusing. Bumi pusing, dia pusing. Right? Sama. And then always above the same geographical location. Sebab dia duduk tempat yang sama, dia tak pergi naik atas, dia tak turun bawah. Maknanya kalau contoh macam ni tadi kan. Okay, contoh macam ni. Contoh, kita ambil gambar ni.
Ini bumi, and satelit A dia sentiasa duduk dekat orbit yang cikgu garis warna biru ni. Okay, dia duduk orbit ni je. And berapa masa dia ambil nak pusing bumi? Dia ikut bumi 24 jam. Okay. Dia stay dekat orbit ni, dia tak naik, dia tak turun. Okay. Satelit B, okay, satelit B, dia boleh duduk bawah, dia boleh duduk lagi atas. Okay, faham Dia boleh duduk bawah, dia boleh duduk lagi atas. Okay. So yang warna biru ni adalah geostationary. Ini orbit dia tak ubah. Okay. Kalau yang satu lagi non-geo dia boleh lagi dekat dengan bumi, ni lagi dekat. Atau dia boleh duduk lagi jauh. Right? Lagi dekat, lagi jauh. Okay. Secara logiknya, kalau dekat, contoh kalau macam korang berpusing kan. Kalau lagi dekat, pusing dia lagi cepat. Kalau dia lagi jauh, pusing bumi lagi lambat. Right? Faham? Yang warna biru, dia ikut bumi. So kalau duduk dekat warna biru, ikut bumi 24 jam. Kalau dia dekat dengan bumi, kurang 24 jam. Kalau dia atas daripada warna biru ni, lebih 24 jam. Okay? Lebih daripada 24 jam. Okay. So non-geo, dia tulis kat sini. Normally, biasanya dia berada lebih rendah. Lebih rendah. Dia boleh lebih rendah atau dia boleh duduk dekat kawasan lebih tinggi. Berbanding orbit bumi pegun. Geo pegun ni orbit bumi geo pegun. So orbit bumi geo pegun yang mana? Yang cikgu lukis warna biru tu. Okay, dia boleh duduk lagi tinggi daripada warna biru, dia boleh duduk lagi rendah daripada warna biru. Okay, kalau dia duduk lagi rendah, orbital period dia, tempoh dia pusing bumi lebih pendek. And kalau dia duduk lagi tinggi, tempoh dia pusing bumi lagi lama. Lagi lama dari 24 hours. And dia berada di tempat yang berbeza. Dia boleh bergerak lah. Okay, tempat yang berbeza-beza. Okay, so apa contohnya? Kita tengok kat belakang. Muka surat dalam buku teks 106. Okay, 106. Okay, so yang kat tengah ni adalah persamaan dia. Persamaan dia adalah semua satelit kita guna untuk bumi lah. Ada satelit communication, ada satelit untuk tengok GPS, ada satelit untuk weather forecast, nak tengok cuaca pun pakai satelit. Korang nak tengok tu apa sekarang? Apa? Netflix lah, apa benda lagi, Astro, tu semua. Okay, itu semua pakai satelit. So all the satellite surely orbit the Earth. Okay, mengorbit bumi. Dia mengelilingi bumi. Okay, dia mengelilingi bumi. And then, dia punya laju tadi, macam kita cerita tadi, sama. Laju dia bukan bergantung kepada jisim. Dia bergantung kepada R. Ataupun tadi, radius bumi plus tinggi dia. Okay, itu sama. Okay, ini tempoh dia mengorbit. Tempoh ni sebenarnya ini balik kepada yang kita belajar Kepler's law. Ni sebenarnya T square 4 pi 2 over G M R cube ni. Ni Kepler's law ni. Okay, Kepler's law. Cuma dia nak cari tempoh, dia jadilah square root. Okay. So yang penting nak tengok apa jenis satelit yang ada. Okay, ni sama. Tadi cikgu beritahu dia stay dekat orbit yang cikgu lukis warna biru. So the time, the period of orbital always 24 hours. If non-geostationary ataupun bukan pegun, bukan geopegun. Okay, bukan geopegun, dia boleh jadi lagi dekat, dia boleh jadi lagi jauh. Kalau lagi dekat, masa dia pendek. Kalau lagi tinggi daripada geopegun, lebih daripada 24 jam. Okay. So kita tengok yang penting yang ni. Guna. Yang ni untuk communication. Communication satellite, dia kena masa yang sama dengan bumi. Mana boleh masa lain, masa yang sama lah. Sebab kita nak apa? That macam cakap okay. That wave yang satellite tu hantar ke bumi dalam tempoh masa yang sama. Bukan lagi lama, bukan lagi cepat. Cepat lagi tak logik kan? Dia mesti sampai dalam masa yang sama. Okay.
Itu untuk communication. Alright. Tapi kalau yang non-geo, contohnya dia kena letak tinggi-tinggi tadi, macam korang tengok tadi soalan tadi, tengok GPS tadi berapa tinggi. GPS tadi 200 kilometer tinggi. Kenapa dia nak letak tinggi? Tak tinggi because of this. GPS kan, GPS nak tengok location. Okay, GPS nak tengok location. Alright, calculator macam tu naik ke bawah dan jumpa velocity, tekan nombor 1. Oh, okay, tu ada kawan bagi cara tadi kan. Thank you Anwar. Yes, kena tekan slide ke bawah. Cikgu nak terang bahasa kita tu. Okay, thank you. So ini contohnya kalau kat Malaysia kita ada Tiong Sat, kita ada Razak Sat, kita ada Pipit, tapi ISS bukan Malaysia punya lah. ISS tu short form for International Space Station. Yang tu dimiliki oleh 28 negara kot. Tak silap cikgu. ISS tu sebenarnya bukan satu negara punya. Macam kita macam Tiong Sat Malaysia punya, Razak Sat Malaysia punya, Pipit ni Malaysia punya, okay, Miasat Malaysia punya. Okay, so ISS ni kongsi. Okay, ISS kongsi. So ISS untuk buat study lah. Selalu orang pergi ISS untuk study. Satelit lain orang tak duduk, orang pergi duduk satelit ISS saja. Yang korang tengok apa Syekh Muzaffar naik tu ISS. Okay, termasuk Malaysia juga ke ISS tu tak pasti sebab dia ada investment kena bayar setiap tahun. Tak pasti kita join, tak rasa tak ada, kita rasa kita tak ada. Kita tak join. Mungkin ada lah sebab tu boleh hantar apa Syekh Muzaffar naik. Okay, International Space Station. Yang kita confirm tak ada, kita tak ada tempat pelepasan. Nak lepaskan roket naik. Sebab dia kita nak naik ke satelit tu, nak naik ke ISS, dia kena pakai roket. Lepas ni kita akan cerita pasal roket pula. Roket nak naik. Macam mana daripada bumi nak lepas pergi angkasa, nak sampai ke ISS. Yang lain ni tak, yang lain ni bukan pergi, yang ni kita hantar je. Communication semua. Yes, right. Siapa nak jadi astronaut boleh lah. Siapa yang berminat. Okay. Tapi korang tahu tak ada satu lagi pekerjaan yang diperlukan tapi kurang popular. Pernah tak korang dengar aquanaut? Aquanaut. Tak pernah dengar? Okay, aquanaut. Rasa-rasa apa? Rasa-rasa aquanaut ni untuk apa? Siapa ada idea? Rasa-rasa lah. Okay, cuba fikir. Astronaut kat mana? Dalam laut. Yes, aquanaut dalam laut. Betul. Aquanaut dalam laut. So astronaut dia naik atas, dia stay dekat atas. Okay, kalau korang tahu yang selalunya dia akan stay selama 6 bulan. Okay, astronaut dia akan stay 6 bulan dekat ISS. Adalah dia punya eksperimen lah pula semua tu sebab apa kena buat dekat atas? Sebab dekat atas, dekat sana dia tak ada gravity. So dia tak ada gravity. So dia boleh study, so dia nak study perkara yang kalau without gravity macam mana. So tu antara sebab ada dekat atas. Banyak dah sebenarnya research. Kalau korang nak tahu sebenarnya macam-macam lah. Tali gitar, okay, tali gitar tak salah cikgu tu antara yang study di ISS. Lepas tu ada minyak untuk enjin X1R apa benda entah. Ada macam-macam lah, banyak macam hasil research di ISS. Macam-macam. Polycarbonate yang korang kalau siapa yang tengok pegang raket tenis kan ringan kan. Tu pun antara research di ISS. Tu antara research di ISS. Korang boleh tengok kat situ, nak tahu kat mana? Ada kat Malaysia boleh pergi. Nak tahu, nak belajar benda ni, korang boleh pergi dekat Planetarium Negara. Okay, Planetarium Negara. Planetarium Negara bukan pusat sains negara. Planetarium lain. Planetarium dekat dengan Masjid Negara. Okay, siapa nak pergi check pasal angkasa, nak tahu lebih lanjut ni, nak tengok sendiri apa macam mana duduk dalam roket apa semua tu, ada tempat duduk dia macam mana, sejarah semua, korang pergi Planetarium dekat dengan Masjid Negara. Sekarang tak boleh lah, sekarang PKP kan. Okay. So kalau aquanaut tu diorang cari fosil ke dalam laut? Tak. Aquanaut study pasal dia duduk dalam macam satu, dia tak adalah macam ISS. ISS ni macam satu tempat besar, boleh gerak sana sini. Ini dia macam duduk dalam kapal. Okay, like dia je boleh duduk dalam tu. Muatlah sikit ruang sebagainya.
and dia akan duduk dalam air, observe lautan lah. Observe lautan. Okey, cikgu, kalau kedudukan geostationary satellite memang ada fixed range. Yes, ada fixed range of distance between the earth and satellite saja. Yes, betul. So apa yang Ari cakap tu betul. Maknanya satu kedudukan, okey, pada satu kedudukan kita boleh cari radius dia. Right? Kita boleh cari radius dia. So dia memang duduk dekat situ je, dia takkan berubah. Dia pusing. Maknanya kalau ikut gambar cikgu tadi, nak bagi faham. So mana yang geostationary ataupun geopegun, dia hanya pusing ikut warna biru. Okay, dia hanya pusing ikut yang warna biru. Dia tak pusing ikut yang warna merah. Yang warna merah tu untuk non-geo. Okay, non-geo. So yang warna merah tu dia tak akan pusing 24 jam. Yang warna biru dia akan pusing ikut bumi 24 jam. So bumi pusing 24 jam, dia pun pusing bumi 24 jam. Okay. Dapat tak, Arik? Arik Alauddin. So only one distance lah. Geostationary tu satu distance je. Okay. Kalau non-geo boleh banyak distance. Boleh tinggi lagi, boleh dekat. So dia ada different. Alright, tu jenis. Sebab dalam bab ni cikgu tengok dia punya objektif. Objektif dia tak adalah berat sangat. Objektif dia is for you to differentiate between geo and non-geo. So bahasa mudahnya, nak tak nak, you must remember the difference between geostationary and non-geo. Korang kena hafal beza antara orbit bumi pegun dengan kalau satellite berada di bukan pegun. Bukan orbit pegun. Bukan orbit pegun tu maksudnya bukan warna biru lah, senang kata. Bukan garis warna biru. Okay, so cikgu dah letak secara ringkas dekat sini. The different. Yang BM boleh tengok yang BM kat atas lah. Okay, direction of motion is the same as Earth. Okay, boleh jadi rotation dia sama. Maknanya boleh dia pusing ikut arah jam, dia boleh pusing ikut lawan jam. Okay, dia boleh pusing ikut mana dia nak pusing. Itu non-geo. Okay, geostationary dia memang ikut bumi 24 jam. Tapi kalau non-geo, boleh kurang 24 jam dia dah pusing bumi. Atau dia lebih lama dari 24 jam untuk mengelilingi bumi. Okay, so same geographical location, dia duduk di orbit yang sama. And kalau non-geo, dia boleh duduk lagi atas atau lagi bawah. So geo selalunya communication satellite. Communication macam korang tengok Astro. Astro tu communication satellite lah. Okay, make money. Communication satellite, orang banyak invest for communication satellite. Make money. Tu antara benda yang buat duit. Okay, Earth imaging, GPS, ni sekarang dah start buat duit lah. So macam ni korang tengok Google Map. Ni lah. Ni dia. Non-geo. Mana datang Google Map tu? Non-geo satellite. Okay. So dia ada GPS, weather forecast. Tu semua pakai non-geo. Alright. Clear? Okay. So cikgu nak tengok dulu. Okay tak? Kalau clear, kita pergi ke next one. Lepas tu kita buat latihan. Okay, ada sebarang soalan? Aquanaut duduk dalam laut, dia study pasal laut lah, kedalaman laut. Okay, kalau korang nak tahu, kita ilmu manusia tahu pasal angkasa lagi banyak berbanding ilmu kita tahu pasal laut. Okay, macam laut, kedalaman laut. Kedalaman laut setakat ni, okay, kita tahu air dekat dunia is 70%. Okay, 30% adalah daratan. Okay, 70% tu, okay, hanya 5% orang tahu berapa dalam laut. 5%. Yang lain semua orang tak tahu berapa dalam. So apa tak tahu berapa dalam, tak ada orang nak pergi. Okay, and orang pun tak boleh nak pergi sebab korang belajar in pressure kan lagi dalam, pressure lagi tinggi. So kita akan hantar robot dan sebagainya, rovers. Okay, tu untuk air. Mungkin korang boleh tengok. Okay, so kita nak pergi last is escape velocity. Okay. Cikgu, ada orang tanya dekat chat. Orang tanya kat chat. Okay, kejap, cek. Apa yang membolehkan dia jadi geostationary? Apa yang membolehkan dia jadi geostationary? Oh, okay. So, dia bukan apa yang membolehkan dia jadi geostationary. Okay. Geostationary, dia memang dah ada satu orbit macam ni tau. Okay. Bahasa mudahnya cakap macam ni. Orbit warna biru ni, pada jarak ni, nanti kita boleh cari berapa jarak dia. Okay, nanti kita cari berapa jarak dia. Pada jarak ni, tukar pen lah warna biru. Okay, pada jarak warna biru ni,
Okay, kalau satelit berada di ketinggian ni, maknanya satelit tu berada di geostationary. Okay, so dia akan lepaskan, ni nanti kita akan tengok kat bawah juga. Dia bergantung juga kepada berapa tinggi. Bila dia lepaskan satelit, dia kena tahu berapa tinggi. Itu benda yang kena calculate. Bila nak lepaskan satelit, dia kena tahu berapa tinggi dia nak lepaskan satelit tu. So, bila berapa tinggi nak lepaskan satelit tu, nanti dia akan calculate berapa dia punya speed. Okay, speed yang dia kena lepaskan. Ni kita akan kira yang ni. Okay. Yang ni escape velocity ni minimum je. Minimum ni maksudnya capai speed ni keluarlah daripada orbit bumi, keluarlah daripada our atmosphere. Ni kalau nak keluar daripada our atmosphere. Kita nak kira yang ni dulu. Nanti cikgu rangkumkan balik dengan yang atas. Okay. So escape velocity ni macam ni. Okay. Escape velocity nilai dia sangat besar. So cikgu tunjuk nilai dia dulu. Okay. Cikgu tunjuk nilai dia dulu. So maknanya kalau kita nak keluar daripada atmosphere, contoh macam korang tengok kapal terbang. Kenapa kapal terbang tak terbang ke ni je? Kenapa dia masih lagi boleh duduk dalam bumi? Okay, kenapa dia tak keluar? Kenapa tak keluar daripada angkasa je? Okay, because untuk lepas daripada bumi, maknanya lepas daripada gravitational force, okay, kita perlu capai ni. Tengok tu berapa nilai dia. Okay, kita perlu capai kelajuan 11,200 meter per second atau in kilometer per hour 40,300 km per hour. So barulah kita boleh lepas. Sebab tu dicipta roket. Okay, roket. So roket tu kalau korang pernah tengok roket sebenarnya dia ada beberapa bahagian. Okay, tapi dalam ni cikgu rasa korang tak diajar seroket je semua korang tak diajar seroket. Okay. Roket, cikgu boleh lukis sikit. Okay. Kan dia ada bahagian pertama, lepas tu ni ada bahagian kedua, lepas tu ada bahagian atas lagi. Ya, orang duduk kat mana? Orang duduk yang kat atas ni. Yang kat sini. Yang lain ni semua untuk meletup. Okay. Maksudnya yang ni nanti bila dia lepaskan, okay, ni akan keluarkan api tu. Okay, korang belajar ni momentum. So ini bagi momentum ke bawah, ini tolak ke atas. Right. Sampai satu ketinggian nanti, pecah pula yang ni. Ini pula keluarkan, tolak pula dua lagi. Sampai satu lagi nanti, yang ni pula tolak. Tinggallah yang ini saja, yang bahagian atas saja naik ke angkasa. Okay, and sampai ke ISS tu dia coordinate lah. Yang lagi detail lah, tu lagi detail punya maths. How to coordinate daripada roket tu sampai ke ISS, tu ada GPS semua tu lagi detail lah. Cuma untuk dia nak belajar berapa speed minimum speed minimum speed you must achieve untuk kuat sangat dulu. Sorry cikgu kuat, alamak. Sorry. Okay, sorry. Alright. So kat sini dia so kita nak kira dia punya escape velocity. Dia panggil sebagai escape velocity. Kalau bahasa Melayunya dipanggil sebagai halaju lepas. Okay, halaju lepas. Okay. So beza dia sikit je, beza formula dia sedikit saja. Kalau tadi kita belajar linear velocity untuk orbit. Okay, linear velocity untuk orbit tadi. Punca kuasa Gm/R. Kalau escape velocity tambah je nombor 2. Okay, tambah nombor 2. Sama juga macam cikgu terangkan tadi, nilai G tak boleh tukar. Okay, nilai G ni nilai yang tetap 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, nilai G tak boleh tukar. M pun tak boleh tukar. M bumi 5.97
10 kuasa 6. 10 kuasa 24, sorry. kg. Right? Itu tak boleh tukar. Cuma yang kita boleh tukar R tu. Maknanya, contoh, kan tadi ada tanya, nak pergi ke geostationary. Okay, tahulah berapa R dia, berapa R geostationary. So, baru kita boleh tahu berapa speed kita nak bagi. Okay, berapa R kita nak capai, mana tinggi kita nak capai, baru kita boleh cari berapa linear speed. Berapa escape velocity nak lepas ke atas. Okay, so untuk yang ini, okay. So ni korang tak belajar dalam chapter 2. Kalau syllabus lama dia belajar dalam chapter 2. So chapter 2 dia belajar pasal potential energy. Okay, potential energy. So potential energy adalah okay. Okay. So cikgu nak tunjuk mana dapat formula bawah tu. Okay. So potential energy, gravitational potential energy, formula dia sebenarnya macam ni. Mass of object, okay, mass of object times gravitational acceleration times height, okay, times height, tinggi, okay, times height, jarak dengan tinggi lah, jarak dengan tinggi. Okay, so untuk G pula, dalam bab ni kita belajar 3.1 G, gravitational acceleration juga sama dengan GM besar, G mass of Earth over R, maksudnya R kat sini adalah over R lah. R ni bahasa mudahnya R tanpa H. Okay. So bila kita ganti, okay, bila kita ganti dia jadi, sekejap, cikgu cuba ambil yang lain. Okay, ni formula number 1, ni formula number 2. So masukkan ni kat sini. Okay. So H ni potong. Itu yang dapat formula ni. Okay. And then negatif tu, okay, kenapa negatif? Negatif sebab dia macam mana cikgu nak cakap dia okey, tak apalah, korang ambil in negatif kat sini. Cikgu terang susah juga. Okay, lepas tu dia nak kena lepas. Bila objek yang bergerak, there will be a velocity, akan ada laju. Okay, ada laju. Objek bergerak baru ada laju. Tak bergerak, stationary tak ada laju. Bergerak baru ada laju. So, kita nak escape daripada bumi, kita kena lawan potential energy ni. Okay, sebab tu dia buat kat sini. Escape velocity, laju lepas. Okay. Maknanya kita hanya boleh lepas daripada atmosfera kalau kita punya minimum kinetic energy able to overcome potential energy. Okay, so kita anggap dia punya energy nanti at the end adalah kosong. Tu kira minimum lah. Tu minimum bukan maksimum, minimum. So bila dia buat ni, tu dapat formula yang terakhir. So dekat bawah ni dikirakan escape velocity untuk bumi sahaja. Okay, ni untuk bumi sahaja. So kalau kata kita nak lepaskan objek dari planet-planet lain, kita kena tahu, apa maklumat yang kita kena tahu? Kita kena tahu berapa nilai M, mass of the other planet, and berapa dia punya radius planet lain. Lepas tu kita boleh dapat dia punya escape velocity.
Right. Ni kat belakang ni hanya untuk bacaan, ni korang boleh baca kemudian. Apa dia punya benefit. So because of this escape velocity yang tinggi ni, maknanya apa sebab dia? Kita punya atmosfera ni, molekul udara tak boleh capai laju ni. Okay, dia tak boleh capai laju ni. So udara tu boleh maintain duduk di dalam kita punya bumi. Right. So tengok molekul, berapa average laju molekul di udara. Average secara puratanya molekul-molekul udara ni bergerak 500 meter per saat. So lower than the escape velocity, so dia tak akan able to escape from Earth into the outer space. Okay, sama juga high escape velocity enable the aircraft of fighter jet to fly high level in atmosphere. Okay, so tak possible untuk keluar daripada atmosphere. So kalau korang tengok cerita Iron Man, Iron Man. Macam mana Iron Man Bukan Iron Man, cerita Avengers yang Iron Man naik ke angkasa tolak. Maknanya apa? Maknanya Iron Man tu bergerak dengan escape velocity. Ni minimum laju Iron Man. So fikirlah sendiri, boleh jadi ke tak boleh jadi. Okay. While fighter jet can achieve. Okay, tu dah. Dulu ada satu jet supersonic, tapi sekarang dah tak ada dah. Supersonic pun laju dia ni. Sekarang dah tak ada. Okay, dulu ada satu company kat Perancis buat jet supersonic. Dia macam kapal terbang, hantar orang tapi laju. Lepas tu tak ada sebab pencemaran bunyi. Ni rocket launching. So ini nampak roketnya kat sini. Nak hantar yang ni, kita nak hantar yang ni. Nak hantar yang putih ni. Tapi yang lain ni nanti keluarkan api, nanti yang ni pun keluarkan lagi ni. Akan keluarkan lagi supaya boleh tolak ni lepas ke angkasa. So bila dia lepas ke angkasa, dia tidak akan ditarik semula ke bumi. Tapi nak lepas, kena capai laju ni. Minimum. Okay. So tu untuk bacaan lah. So sekarang kita nak solvekan. Right. So secara penerangannya, cikgu dah habis terangkan yang ni lah. Okay, ada beza sebab masalah dia sekarang ni huruf V. So korang kena tahu V, setiap V ni maksudnya apa. Kalau V ada 2 GM, ini V ni maksudnya escape velocity. Okay. Kalau V dekat atas, V juga. Tapi tak ada 2. Okay, tak ada 2. Kalau tak ada 2, linear speed. Linear speed. So dia pakai huruf yang sama. So kita kena tahu beza huruf. Okay. So kita nak tengok yang ni. Okay. Ni contoh. Okay, ni kita buat ni sama-sama. Sikit je lagi. Okay, linear speed of satellite. Okay, ni linear speed of satellite. Tengok, tulis balik apa formula untuk linear speed. Ada 2. Which is kalau V sama dengan square root G darab M over R kalau tahu. Tapi kalau ada height, you use G darab M over R plus H. Okay, so International Space Station has low Earth orbit. Okay, so dia berada di orbit yang rendah. Orbit rendah bumi. Okay, dia rendah, dia bukan di ni. So dia rendah 400 km sahaja. So calculate the orbital speed. Okay, orbital speed ataupun halaju orbit tadilah. Okay, so halaju dia mengorbit tu bermaksud halaju linear speed. Okay, laju linear. So kita kira nak pakai yang mana? Okay, V G M R plus H. Okay. So kita cuba listkan maklumat yang ada. Kita ada M, kita ada R, kita ada H. Cuma H ni kena tukar ke dalam meter because ni meter. So 400. Okay, kalau korang ada kalkulator boleh juga guna macam ni. 400 km just kalau rasa blur tekan macam ni 400. And then sekejap. Sakit telinga, sorry. 400 tekan shift. Dekat atas nombor 6 ada huruf K. Ni kalau perasan ni semua prefix. Tera, giga, mega, kilo, mili, mikro. Okay, so kilo kat nombor 6. Tekan sama dengan dapat meter.
Okay, kalau rasa blur boleh guna cara tu, meter. Okay, so kita pun tambah. Right. So cikgu nak tunjukkan unit dia kat sini. Okay, 6.67 darab 10 negatif 11 Newton meter square over kg square. Okay. Tu nilai G, jangan lupa nilai G kena sentiasa ingat. Okay, so M times 10 to the power of 24 kg. Okay, and then over R tambah ni kalau cuba 1, 2, 3, 4, 5 okay, meter. Okay, so kalau kita nak potong unit, kg potong sini, kg potong, oh sorry, ni tak boleh potong dua-dua, potong satu je. Okay, potong satu, tinggal kg. And then bawah meter, meter potong, atas ni potong satu. Okay, so tekan calculator. Okay, 6.67. Okay, nilai G tolong hafal 10 kuasa negatif 11 darab kuasa 24. Okay, lepas tu bahagi. Okay, buat 2 kali kurungan. Kuasa 6 tambah okey 58818. Okey, tapi jangan lupa belum square root, belum lagi kuasa 2. So cikgu tekan calculator terus, square root. Answer sama dengan okey 7669.3. Okey, itu jawapan. 7669.3. Okay, meter per second. Alright. Alright. So yang ini, yang satellite dia ISS. ISS dekat 400 km. Okay. So kita ambil pula satu lagi. Proba 1. So Proba 1 tengok dia tinggi mana. Dia lagi tinggi. Ni 400. Okay. Ni H dia 400. H dia rendah. Okay. Itu laju dia 766. Okay. Kalau Proba 1 dia duduk lagi tinggi. So berapa laju dia? Boleh bagi answer dalam standard form, boleh? Boleh? Standard form boleh? Okey, ada yang kata nak bagi standard form, boleh? Maknanya dia nak bagi jawapan macam ni. 7.123. 7.67 darab 10 kuasa 3. Boleh juga. Okay, thank you for asking. Good question. Kalau ada yang tak tahu kan, boleh ke tak? Boleh guna. Boleh juga guna tu. Okay, so bawah kita tengok. Kalau lagi tinggi, laju dia lagi laju ke lagi perlahan? So kita tengok right. Okay, kalau ikut logik tadi, macam cikgu ajar tadi, kalau dia duduk lagi tinggi, sepatutnya dia lagi perlahan.
Okay, so kita tengok jawapan dia pun, kalau ikut jawapan pun lagi perlahan. Yang 400 stage yang rendah, dia punya V tinggi. Tapi ni 700, dia duduk lagi tinggi daripada bumi. So laju dia lebih perlahan. Okay, alright. Okay, so ambil yang ni. Ding. Okay. So masuk sama juga ah. Ni bagi G, ni baik sikit. Yang nilai G ada kat sini. So V sama je ni. -11. Dia yang tanya. 700 meter ke 700 meter? 700 kilometer. Kilometer, sorry. Kilometer. Oi, 700 meter. 700 meter tu dekat sangat tu. 700 kilometer. 700 meter tak defect. Okay, 700 meter tak defect. 700 kilometer. Okay, thank you. Beritahu orang tu kena betulkan. 700 kilometer. Okay, cikgu buat nombor je lah sebab kita dah tahu unit kat atas. Tu buat nombor. 6.67. 5.97. Over 700 kilometer. Cikgu buat macam tu. Okay, cikgu tukar meter 700 kilometer tukar meter. 700,000 meter. Okay. So perlu tekan calculator saja. Alright. So calculator tadi ya, kena tekan balik lah. Okay. Alright, 6.67. Darab 10 kuasa -11. Okay, jangan lupa kurungan. Jangan lupa kurungan. Kalau tak nanti calculator anggap nombor tu asing-asing. So you put a bracket so the calculator will assume that it is one number. Okay, square root of this answer. Dapat tak? 7504.8. Okay, 7504.8. So cikgu dapat. Atau nak buat 7.5123 pun boleh. Okay. Alright. Okay. So kat sini. Nombor 3. A satellite is orbiting the Earth with a radius 5890 km at speed of 6800. Then the satellite is boost into higher orbit of 6280. Show that the speed of satellite in the new orbit is 6585. Okay. So dia suruh buktikan je. So dia ada satu satellite. Mula-mula dia duduk dekat 5890
90. Maksudnya macam ni lah. Okay, ni bumi. Okay, ni bumi. Mula-mula dia duduk kat tinggi sini. Okay. Tinggi dia mula-mula 5, 8, 9, 0 kilometer. So satelit ni bergerak. Okay, dikeliling laju dia waktu tu adalah 6800 ms -1. Okay. Dia tanya, sekarang dia duduk lagi tinggi. 6280. Okay. So dia pusing ni. Dia tanya, betul ke laju dia 6585? Okay, so kalau kita tengok lagi tinggi, what happen to the speed? Lagi perlahan. So bila lagi perlahan, lagi lama dia nak pusing bumi. Okay, dia akan ambil masa yang lebih lama untuk mengorbit. Okay, so dia suruh tunjukkan laju akhir satelit itu adalah 6585. Dia suruh tunjukkan tu je, suruh buktikan. Okay, suruh buktikan 6585. Alright. So dia macam ni. Formula dia V equals to, okay, ingat yang ni tak boleh tukar. G tak boleh tukar, M tak boleh tukar, R tak boleh tukar. Ni boleh tukar. Plus H. Okay, plus H. So korang boleh masukkan nilai tu and tengok dapat tak? Betul ke tak betul? Okay, cikgu akan ajar satu lagi cara lepas ni. Maksudnya kalau kita nak check, tengok V dia berapa, masuk je lah nilai. 6.67 darab 10 negatif 11 mass of the earth, radius of the earth, ingat balik 6.37 10 kuasa 6 tambah tinggi dia dekat warna biru 6280,000 meter. Okey. Kita pun cari dapat ke tak. Okey. So 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, lepas tu darab 5.98 darab 10 kuasa 24. Okey, bagi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah 6280 kilometer. Okay. Square root 5621. Okay. So kita dapat 5621. Tak dapat lah. Kat mana cikgu salah? Sekejap, cikgu salah tekan kot. Cikgu salah nombor ni rasanya. Okay, thank you. Cikgu salah nombor. Sekejap. Sekali lagi. Mana boleh tak dapat? 6.67. Itulah nak cepat sangat kan? Nak tekan cepat-cepat macam ni lah jadinya. So slow. Okay, so slow. Right, darab 5.98 darab 10 kuasa 6 kuasa 24. Jeez. Kuasa 24 bahagi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah
628 shift kilo. Okey. Square root answer 5615. Kat mana aku salah ni? 597. Oh, 597. Lah, 597. Patutlah. Okay, so kalau tekan 597, cikgu tekan 598. Alright. Thank you, Bat. Thank you, Amna bagi tahu. Okay, so kalau tekan 597 dapat jawapan. Jawapan dia adalah 6585. Okay. Alright. Ada cara lain tak? Okay, cara lain macam ni. Okay, ni kalau cikgu nak buat cara lain. So, formula tu daripada formula V sama dengan punca kuasa GM over R plus H. Okay, cikgu bawa ke atas. Buat ratio. Kita nak buat ratio. Ni cara lain lah buat ratio. $5610 Ke salah nombor ni. 6800. Tinggi 6280. 6280. Okey, tak apa, kita buat je ni. Okey, sekejap. Ni V square over GM over R plus H. Okay, R plus H. So, kalau kita rearrange equation ni, okay, rearrange equation. Nak buat ratio, boleh buat ratio. R plus H. Tak dapat juga 597 tak dapat juga. Sekejap, kita check sekali lagi. 5.97 darab. Kalau 597 dapat 5610 je. 5610 kan? Tu lah kat dia beza pun. 5610. Tu lah cikgu tekan pun dia dapat lebih kurang lah. Something wrong. Ke nombor ni salah. Tapi kalau logiknya dia lagi slow. Higher orbit kan. So 5890 plus 6280. Kena plus takkan plus lagi. Higher orbit of radius. Dia dah bagi of radius. Okay. Okay, cikgu tahu. Dia perang kat sini higher orbit of radius. Oh, tak juga. Dia kan cari difference. Different macam mana? Tak boleh different. Dia memang kita ambil dari bumi. Dia tak boleh ambil daripada beza. Dia mesti ambil dari bumi. Ni pun sama. Ni kena tambah dengan bumi. So 625 kalau ikut pemahaman 6280 tu daripada permukaan bumi lah sampai atas. Okay. Dari permukaan bumi sampai atas. Okay. Yang ni cikgu ambil soalan STPM sebenarnya. Ni cikgu ambil soalan STPM. Nanti cikgu check balik. Okay. Sebab silibus ni bawa turun daripada STPM. Nanti cikgu check balik yang ni. Nombor tu ke nombor tu salah ke? Nanti cikgu bagi tahu balik. Alright? Okay, tak bagi tahu ambil yang bawah. Bawah compare. Okay. Compare. So compare korang boleh buat kemudian lah. Sebab itu comparison cikgu dah bagi. Higher H, higher V. Tak. Higher H, lower V. Sebab formula dia ni, H ni kat bawah, V dekat atas. So kalau H ni lagi tinggi, V ni lagi rendah. Okay. So maksudnya kat sini, contoh, kalau nak ambil contoh lain, kita tengok yang atas ni. Contoh atas ni. Nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1, okay. Nombor 1 tengok berapa tinggi dia? Tinggi dia 400 km. Berapa laju dia? Laju dia 7669. Okay, 7669.
Bila satu lagi satellite lagi tinggi daripada ISS 700 km. Lagi tinggi. Okey, lagi tinggi. Maknanya kalau kata cikgu nak lukis tu, okey, ni contoh bumi. Yang tinggi 400 km, ni ISS. Okey, ni ISS lah. Teruk dengan bunyi gambarnya. Okey, ISS. Ni ISS. So berapa laju dia pusing bumi? Tu laju dia 7504.8 ms-1. So satu lagi satellite Proba-1. Proba-1 ke atas lagi. Ni Proba-1 tinggi dia 700 km. Berapa laju dia? Lagi perlahan. 75 cikgu salah ambil nombor. Bawah ni 76. So Proba-1 7504. ISS lagi dekat 7669.3. Okey, lagi tinggi lagi perlahan. Lagi tinggi lagi slow, lagi lambat dia pusing. Okey, kena masuk kalkulator terus, tak payah buat satu-satu. Masuk kalkulator terus, tak payah buat satu-satu. Okey, masuk kalkulator terus yang ni. Masuk kalkulator terus, tak payah buat satu-satu. Masuk kalkulator terus. 6.67 darab 10. Guna nombor sama je ke? Hmm? Guna nombor yang sama macam tadi ke? Itu cikgu tak rasa sama je jawapan dia. Cikgu rasa. Sama je. Ya, tak ada beza lah. Letak skala terus ke, sama je, tak ada beza. Cikgu rasa nombor Saya dah buat lah. dah buat dah kan? Okey. Thank you. Nanti cikgu check balik. Okay, ni cikgu check soalan ni. Alright. So yang compare ni korang boleh baca dekat buku tadi. Okay, apa beza geostationary? Geostationary dia dekat orbit yang sama. Non-geo dia boleh lagi atas atau lagi bawah. Okay, geostationary 24 jam ni lah. Yang ni jawapan untuk 4 ni ada dekat nota ni. Ni apa beza dia between geostationary and non-geo? Apa kalau bahasa Melayunya geo pegun dan bukan geo pegun. Tu korang boleh tengok. Yang bahasa Melayu boleh tengok dekat nota bahasa Melayu. Ni ada korang boleh download Korang boleh download yang tu. Sekali. Mana tahu tak download nota, boleh download nota. Okay, and seterusnya dekat sini. Okay, which factor determine linear speed of satellite? Okay, masuk formula tadi. V punca kuasa G M R plus H. Okay, so apa faktor yang mempengaruhi linear speed nak orbit bumi? Okay, faktor dia ni je lah. H. Sebab apa H? Sebab yang lain ni tak tukar, constant. G tak berubah. Mass bumi tak berubah. R ni pun tak berubah. So maknanya semua value GMR yang cikgu tandakan warna merah is a constant value. So constant value meaning it doesn't affect the speed. So the one yang affect the speed adalah height. Sebab tu tadi kita tengok dekat atas. Okay, antara dua satellite yang cikgu tunjukkan ni tadi. Okay, the difference is just in height. Kita tak kisah pun ISS tu berapa mass dia, satellite Proba ni berapa mass dia, kita tak nak tahu pun. Because it doesn't affect dia punya speed. The only thing yang affect dia punya speed is the height of orbit. Okay, tinggi dia mengorbit. So state two factor influence the value of escape velocity. Ni from planet. Okay, from planet. Yang ni dari bumi. Okay, ni bumi. Bumi meaning bumi ada same mass, bumi ada same R. Mana boleh tukar radius bumi? Tak boleh tukar. Mass of Earth pun tak boleh tukar. Tapi kalau bawah punya state the two factor which influence the value of escape velocity. Tulis balik apa formula dia. Okay. Any factor mesti ada dalam formula. 2 G M over R plus H. Okay. Tapi kalau kita kata planet, every planet ada different apa? Every planet ada different mass. Every planet ada different radius. Every planet juga nanti
kita akan ada different tadi kita nak R je kan? Tak payahlah, R je lah. Ni R. R saja. Sekejap, check balik. R saja. R. Okay, tak ada H. So R. So dia depend kepada mass of the planet and radius of the planet. Okay, so dari situ kita boleh tahu berapa escape velocity. Okay, contoh macam ni. Discuss whether escape velocity of Earth, okay, untuk bumi for spacecraft X, ni mass spacecraft X, is it different from spacecraft Y, ni mass Y. Okay, so effect tak? Tak effect. Because escape velocity is only affect by G, memang constant, mass of Earth over radius of Earth. Jadi tak ada pun mass of spacecraft. So sama ada sebuah ni ni berbeza, escape velocity dia berbeza, the escape velocity is the same. Escape velocity is the same. Laju lepasnya sama. Kenapa? Kerana laju lepas do not depend on mass of the spacecraft. Okay, kerana tidak, cikgu boleh, okay, tidak bergantung kepada, do not depend, depend hilang. Tidak bergantung kepada jisim kapal angkasa. Ataupun boleh tulis, jisim kapal angkasa tidak mempengaruhi nilai laju lepas. Okay, the mass of the spacecraft does not affect the value of escape velocity. Dia tak kacau. Okay, dia tak ganggu pun. Okay, nota dia terlepas kat bawah. Ni escape velocity. Nota dia dekat bawah. Korang boleh kira ni nantilah. Ni korang boleh kira kemudian berapa dia punya escape velocity. So, ni ada height. So, tambah dengan height untuk escape velocity. So, beza dia escape velocity, formula dia hampir sama. Cuma ada nombor 2 gm over r plus h. Okay. Kalau macam ni, ini untuk planet Zuhal. Planet Zuhal, kena tahu ni mass dia. Ini radius dia. Okay, sama juga kalau kita nak kira V square root of 2 G nilai sama G nilai sama, mass of Saturn, planet Zuhal, over radius planet Zuhal. Dua perkara penting. Korang boleh kira tu nanti. Cikgu akan bagi jawapan dia. And last kali cikgu tunjukkan yang ini adalah planet-planet yang ada. Dan berapa dia punya radius. Ni berapa dia punya radius. So daripada matahari, kita bumi kat sini. Kita punya jarak 6378. Tu yang tadi korang dapat jarak dia. Untuk R sama dengan 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Sebab dia 6.37 kali 10 kuasa 3 kilometer. Okay. Ini kira kilometer lah. 6378 ni in kilometer. Daripada matahari. Sorry, matahari pula. Ini radius bumi. Bumi je. Jarak bumi. Ni size lah. Ni mass. Cikgu senaraikan mass and their radius. And rotation per, ni dalam rotation period, ni T. Ni period, orbital period. Dalam masa hari. Dalam masa hari. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Habis kat situ. So, maknanya hari ni kita cover topik yang hujung. Okay, hujung ni antara perkara yang penting adalah jangan tukar formula between ni. Sebab yang ni selalunya orang tertukar. Linear speed of satellite, dia tak ada nombor 2. Okay, tapi kalau dia tanya escape velocity, baru ada letak nombor 2 kat sini. Okay, dekat formula tu hilang pula dah. Ada nombor 2 kat sini. Tu escape velocity.
formula hampir sama. Kalau linear speed of satellite square root GM over R. Okay. And cikgu letak kat sini untuk bumi. Okay. Habislah untuk bab ni. Okay. So cikgu akan sendkan dia punya link. Ada yang tanya, cikgu macam nak tengok yang 3.1. So cikgu dah buatkan playlist. I will send the playlist. So maknanya dalam playlist tu nanti korang akan ada 6 video. Okay, akan ada 6 video. Kalau siapa yang join semalam dengan hari ni 2 video lah kan. Tapi cikgu bagi sekali. Cikgu akan bagi sekali untuk yang ni. Dekat website ke? Tak. Cikgu bagi dekat email. 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 Korang join, macam join kelas ni, korang check email ke korang pakai yang daripada website? Okay. Some of you daripada email. Some of you email kan? Ni ada email. Nabila email, Rukaya email. Okay. So cikgu akan send dekat email. Semalam cikgu dah send yang Kepler's law. So yang Kepler's law tu semalam cikgu dah send. So orang boleh check yang semalam. Tapi hari ni lepas kelas ni nanti cikgu convert video ni, cikgu akan upload and cikgu akan send playlist. Maksudnya dalam playlist tu yang playlist tu kiranya semua sekali. Daripada 3.1 sampai habis. So korang boleh tengok sekali. Boleh. Even though korang join 2 kelas, cikgu bagi sekali yang depan. Kalau tak nanti tak guna juga depan, korang tak faham. So yang penting depan faham, dia bawa ke belakang. Belakang faham. Okay, alright. So ada sebarang soalan sebelum kita habis untuk hari ni? Ada ke? Ada, alright. Thank you Danish. Faham? Okay, so thank you. So ada benda yang korang kena baca, contoh macam geosatellite tu kena baca, geopegun, satellite, geosatellite dengan non-geo. So tu korang kena baca, kena ingat. Yang tu nak tak nak memang kena ingat. 2 jenis, apa fungsi, kenapa semua tu. And then yang tadi kita belajar pasal speed tadi, lagi tinggi satellite tu mengorbit, okay, the higher the height of the satellite orbit, lagi tinggi dia orbit, makin rendah dia punya speed. Makin rendah punya speed maksudnya dia nak pusing nanti ambil masa lagi lama. Right, dia akan ambil masa lagi lama. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So harapnya korang faham konsep dia. Okay, faham konsep dia. Mesti korang kena buat latihan lagi surely. And try to find, cikgu tak pasti dah ada ke tak buku latihan untuk topik ni. Tapi kalau korang nak cari dalam internet, mungkin korang boleh cuba cari yang STPM. Ayu. Sebab tapi ada setengah soalan korang tak boleh jawab lah. Cuma korang tengok dekat STPM. Sebab dia sebenarnya STPM turun. STPM dia bawa turun. Tapi tak sedetail STPM. Dia bawa turun sikit je. Tu yang korang belajar ni total ada 10 formula. Sebenarnya dia ada lagi. Ada lagi formula lain. Cuma kita belajar kat sini ada 10 formula saja. Okay. Nilam Publication punya. Okay, tu ada kawan korang dah beritahu tu. Siapa nak cari boleh cari nanti. Nilam Publication punya buku dah ada. Dah ada latihan. Nilam Publication boleh carilah. Okay, boleh cari. Tasbadi ada kat ke? Tasbadi. Tasbadi ada juga. Kalau mana yang ada, siapa yang tahu boleh share. Okay, kalau kata korang jumpa dekat buku latihan-latihan ni and mana-mana soalan yang korang rasa nak share dengan cikgu, korang boleh sharekan lah. Nanti kita boleh bincang. Mungkin cikgu boleh buat video sebab ada juga yang cikgu buat dekat cikgu punya YouTube, free video. Tapi yang tu jenis 5 minit, 6 minit punya, yang jawab soalan je. Mana student tanya soalan, yang cikgu buat video dia, cikgu letak kat situ. Tu korang boleh tengok. Okay, kalau korang nak tengok lebih lagi, boleh tengok dekat YouTube cikgu lah. Boleh subscribe. Okay, so senang dapat notification. Okay, so itu saja untuk hari ni. Esok kita akan ada topik HIT pula, bab 4 pukul, tapi esok start petang sebab tak nak clash dengan jadual kelas sekolah sebab ada yang ada kelas sekolah. So kita buat petang pukul 5 sehingga 6.30. Sebelum berbuka lah 5 sampai 6.30. Okay, so kalau siapa yang nak join dan ada juga yang dah daftar untuk join, so kita jumpa esok. Esok kita mula dengan topik pertama. Bab 4 dia tak banyak, dia ada 4 subtopik sahaja. So kita akan buat 4 subtopik dalam 4 hari. Satu hari kita buat satu subtopik. So esok kita mula KSSM ke? Dia sama. Yang untuk HIT ni, KSSM, KBSM, topiknya sama. Tak ada perbezaan. Okay, tak ada perbezaan. Kalau yang topik sekarang yang korang belajar hari ni, gravitation, Form 5 tak belajar. Okay, korang je belajar. Topik ni topik baru. Form 5 tak ada topik ni. So kalau korang nak cari dengan senior korang latihan untuk topik ni, memang tak jumpa. Dia orang tak belajar.
korang je belajar. Tapi kalau HIT, nak tanya senior korang boleh sebab dia belajar topik yang sama. Apa yang KSSM belajar, KBSM belajar sama. Okay, so kalau ada kawan-kawan form 5 nak join pun boleh, tak ada masalah. Okay, so itu saja, jumpa esok siapa yang join pukul 5 petang, and kepada yang lain yang tak join, terima kasih kerana join kelas hari ni. Semoga korang dapat something and korang boleh fahamlah konsep dia. Still kena buat latihan, okay, buat lagi and buat lagi. Walaupun soalan yang sama pun tak mengapa, supaya korang dapat recap. Belajar ni, satu tip yang cikgu nak cakap, apa yang korang belajar dia hanya retain 24 jam. Kalau korang tak buka balik dalam 24 jam, insya-Allah dia gone. Dia akan gone. Kalau korang nak dig balik ilmu tu, dia macam take time. So apa yang korang belajar within 24 hours, try tengok balik. Buat latihan, tengok balik. Okay, so itu saja. Selamat berpuasa semua, selamat berbuka nanti petang. Okay, kita rehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.